Baik, kali ini kita ingin bawakan satu sesi penghargaan untuk para pelaut kita berkait dengan sambutan Hari Pelaut 2022 bersama kami pagi ini berada di darat. Selamat datang, Assalamualaikum. Kapten Haji Muhammad Halim Ahmad yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Laut Bahagian Perancangan Jabatan Laut Malaysia. Tarian sangat istimewa sebenarnya sebab suasana pekerjaan para pelaut ini sangat tidak konvensional, Kaptennya. Dan cabaran mereka juga kadang-kadang ada warga masyarakat yang terlepas pandang. Jadi apa sebenarnya penjiwaan yang perlu kita fahami tentang sambutan Hari Pelaut ini? Sambutan Hari Pelaut ni, terima kasih Leha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peminat Selamat Pagi Malaysia ni lah. Pelaut ni adalah seseorang yang bekerja di atas kapal dagang. So dianya mereka ni lebih kepada membawa kargo dan mereka ni bertugas di atas kapal-kapal ni dan biasanya mereka ni beroperasi secara shift. Dan apabila bergerak, dan mereka selalunya akan bertukar-tukar lah. So kejap di darat, bercuti 6 bulan di laut. Tapi pada 2 tahun yang lepas kita menghadapi cabaran yang getir. Dengan pelaut ni. Bukan kita semua saja, begitu juga dengan pelaut-pelaut. Because mereka terpaksa berada di laut dalam tempoh yang lama. Jadi hari sambutan pelaut ni merupakan hari antarabangsa yang disambut setiap tahun pada 25 Jun dan ianya bermula pada 2012. Uniknya Malaysia bermula lebih awal lagi. Kerana? Pada ketika itu kita mengadakan hari terbuka untuk pelaut. So dianya telah dianjurkan oleh Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut bersama-sama dengan Jabatan Laut. So pada 2006 kalau tak silap saya mulakan dulu. Dan masa tu kita nak berkumpul dan berbicara dengan mereka kan, mendengar rintihan mereka. So kesinambungannya sehingga kali inilah. So sekarang ni international bermula 2012. Tu saya kata uniknya Malaysia bermula lebih awal daripada antarabangsa. Klasifikasi kerjaya pelaut itu bagaimana boleh diperincikan lagi? Okey, klasifikasi pelaut itu dia ada secara umumnya dia ada 3. 3 kategori, iaitu satu ialah yang bekerja di atas geladak dan juga yang melayari kapal tu sebagai navigation. Contoh sebagai saya lah, untuk menjadi seorang nakhoda dan pegawai awasan. Kemudian kapal tu dia ada engineering dia. Enjin dia. So yang bertugas di perut kapal tu, yang enjin ni semua. So this is engineering. And then tak lupa juga kita ada orang yang menyediakan makanan untuk orang-orang di laut. So pastinya ada tukang masak, ada yang tukang kemas-kemas sikit. So itulah dia. Kelebihan bekerja, kita tahu pendapatan itu lebih tinggi berbanding kebanyakan profesion yang lain. Ini yang juga dikongsikan kerana ia setimpal dengan usaha dan kesukaran yang mereka hadapi dalam pekerjaan mereka. Apa antara kelebihan bekerja dalam bidang ini? Betul. Kelebihannya, kami yang bekerja di atas kapal ni, kita punya expenditure kurang. So walaupun ada kita punya komitmen di rumah, tapi kami punya kita punya pendapatan tu kita simpanlah banyakkannya. Dan kita bertugas selama 6 bulan ataupun 1 tahun di atas kapal. So kita akan simpan banyak. And then of course, macam Leha kata tadi, kami punya remuneration ataupun kita punya imbuhan tu lebih tinggi daripada yang bekerja di darat. Dan yang paling penting sekali ialah kemajuan kerjaya. Untuk kami ni kita dah nampak. Bila kita mula je kita dah nampak di mana kita akan pergi. So it just cuma seterusnya ialah cara bagaimana pengorbanan seseorang, terutama sekali yang di belakang kami ni, isteri kan, dengan keluarga, Miss Anniversary, Miss Birthday, anak lahir tak dapat tengok. So mereka ni adalah penyokong kuat untuk seseorang pelaut tu. Tapi pelaut wanita sekarang makin maju, makin ramai. Sekarang sudah ada nakhoda wanita di atas kapal, anak tempatan kita yang menjadi seorang nakhoda di atas kapal gas. Wow. Memang superb, saya kata, wanita Malaysia. Jadi peluang kerjaya itu terbuka kepada walaupun ramai yang beranggapan didominasi oleh kaum lelaki, tapi sebenarnya wanita juga ada ruang yang banyak untuk maju dalam bidang pelaut ini. Betul. Sejak 5 tahun yang lalu, penekanan untuk memberi peluang kepada wanita-wanita kita, atau wanita semua umumnya wanita, untuk also bekerja di atas kapal. Jadi sekarang ni kita dah nampak
ada sedikit perubahan dari segi itu. Ya. Temanya, Kapten, Your Voyage Then and Now, share your journey. Perjalanan anda dulu dan sekarang, kongsikan pengalaman tersebut. Bagaimana ini boleh dihayati oleh para pelaut itu sendiri? Ya, saya rasa tema ni dipilih oleh Pertubuhan Antarabangsa Maritim, which is IMO, kerana macam saya katakan tadi, pelaut-pelaut telah menghadapi saat yang getir, tempoh 2 tahun yang lalu. So mereka nak mendengar rintihan, pengalaman mereka, sebab ramai yang kita tahu yang mengalami kemurungan, yang mengalami kesusahan, kepayahan sebab mereka dah sepatutnya balik, tapi disebabkan kekangan untuk menukarkan mereka, perjalanan dari satu negara ke satu negara tidak memudahkan perkara itu. Even termasuklah Malaysia. Malaysia antara yang sukar untuk menggantikan pelaut asing, terutama kalau pelaut Malaysia lebih mudah, tetapi pelaut asing memang susah. Dan bila Kapten kongsikan perkara-perkara di sebalik tabir ini, kesusahan yang kita tidak nampak, yang kita tahu kan logistiknya selesai, tetapi pengorbanan di balik tabir itu ramai yang tidak tahu. Memandang kehadapan dalam sektor pekerjaan mereka ini, bagaimana kebajikan mereka itu sentiasa berada di tahap yang sepatutnya? Ya, kebajikan pelaut sentiasa dipantau oleh Jabatan Laut. Jabatan Laut bersama-sama dengan Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut. Kumpulan Pusat Wang Perdagangan Laut ni adalah satu tabung amanah yang memang kita wujudkan untuk program-program kebajikan pelaut dan juga program-program pembangunan kerjaya pelaut. So antaranya ialah kita memberikan biasiswa, kita bagikan bantuan khairat kematian untuk mereka, dan kita juga bagi bantuan seperti baru-baru ni kita ada bencana banjir, kan kita bagi one off lah dari bentuk keuangan kepada keluarga-keluarga mereka. Untuk penglibatan warga masyarakat, apakah antara pengisian untuk sambutan Hari Pelaut tahun ini? Okey, sambutan pada kali ini pertama kali kita adakan di Kemaman. Ni selalunya kita buat di Pelabuhan Kelang, di Putrajaya. Kenapa Kemaman? Ya, kenapa Kemaman? Kemaman kerana kita ada ramai pelaut-pelaut tempatan yang bertugas di atas kapal-kapal yang dipanggil offshore, supply vessel tu semua. So kapal-kapal ni semua ramai anak-anak tempatan dan kita juga nak mendengar rintihan mereka, dan kita juga sambil-sambil tu kita ada bus-bus untuk syarikat-syarikat perkapalan untuk membuka peluang-peluang kerjaya untuk anak-anak tempatan yang baru yang mungkin ingin mencebur sebagai kerjaya sebagai seorang pelaut. Program Hari Pelaut ni telah pun bermula semalam sebenarnya. Dia ada bengkel, ada dialogs, dan mereka sedang mengadakan perbincangan untuk mungkin pada hujungnya nanti dia akan mengutarakan satu cadangan kepada kerajaan bagaimana kita boleh menambah baik prestasi isu-isu pelaut ni boleh dibangkitkan. Dengarkan juga ada penganugerahan dan juga pertandingan sukan. Jadi semua memang terlibat untuk sama-sama meraihkan hari tersebut. Betul ya. Kita ada sukan, tapi sukan tu lebih kepada darat lah, futsal, badminton kan. Tapi penghargaan kita ada beberapa jenis penghargaan. Kita ada 3 kata saya. Satu ialah national untuk pelaut kita, so dan satu lagi ialah seorang ikon. Kita nak bagi seorang ikon. So ada satu jawatankuasa akan memilih siapakah ikon. Kita ada ramai bekas-bekas pelaut yang selalunya berada di belakang tabir yang menjadi CEO syarikat perkapalan seperti MISC, dulu kita ada PNSL. So ini mereka adalah CEO syarikat perkapalan yang gergasi, dikatakan gergasi, dan mereka inilah yang membawa ekonomi dari sudut industri maritim ni. Tapi mereka ni selalu belakang tabir. Orang tak nampak. So kamilah kena bagi penghargaan kepada mereka. Dan satu lagi ialah National Bravery Award. Kita ada Bravery Award untuk isu-isu pelaut ni yang dibuat oleh international. Jadi sebelum kami angkat ke international, kita kena ada national. Mereka ni menggadaikan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang di laut. Kebanyakannya gitulah. So nanti kita akan pilihlah antaranya.
banyak sebenarnya kadang-kadang bila kita bersema dengan orang laut ni, kalau kita boleh gunakan terma tersebut Kapten, ya, ada yang berpendapat bahawa kawal benda kita boleh kawal, jangan stres benda kita, control what you can, don't stress about what you can. Benda yang boleh dikawal seperti aspek kejuruteraan, jadual kerja, disiplin diri, tapi ada juga aspek-aspek seperti cuaca. Betul. Ancaman keselamatan mereka di perairan. Apakah nilai-nilai ataupun apa values yang perlu dipegang oleh seorang pelaut yang baik? Okey, sebelum seseorang tu kita benarkan mereka berlayar atas kapal, mereka ni dihantar untuk berlatih dulu. Seperti yang pertama sekali mereka perlu mengetahui tata cara bagaimana mereka nak menyelamatkan diri mereka sendiri. Betul. Ada yang tak perlu pun tahu berenang. Okey. Tapi mereka masih boleh menjadi seorang pelaut. Tapi sebaik-baiknya bolehlah. Ya, sebaik-baiknya bolehlah. Tapi mereka tahu macam mana nak menggunakan life jacket dengan betul. And then kita ada rakit penyelamat, kita ada bot penyelamat, macam mana nak naik bot. Kadang-kadang kita dah turun kat laut, kita dah terjun, tapi nak naik tak tahu. Jadi dia ada latihan-latihan ni. Jadi value dia ialah mereka perlu disiplin diri di atas kapal. Dekat atas kapal tu jumlah mereka di atas kapal ada kecil, tak ramai. Jadi antara mereka perlu bekerjasama. Dan sekarang ni dengan pemodenan teknologi, kapal telah dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Dan sekarang ni keperluan untuk mempunyai kelayakan akademik yang tinggi juga telah bermula. Sebab sekarang ni kapal terbang dengan laut dah lebih kurang sama dah sekarang ni. Kecanggihannya lebih kurang. Kecanggihannya. Dan apakah bagaimana kerjaya seorang pelaut ini membentuk kepimpinan dalam setiap insan itu? Uniknya pelaut ni kita kuat dari segi mental dan fizikalnya. Fizikal sebab bertugas di atas kapal memerlukan keperluan fizikal lah. Kita selalunya bermain dengan tali yang besar-besar, wire kan. So selalunya kita punya fizikal tu agak kuat. Mungkin saya dulu pun saya kurus saja, tapi dari segi tenaga tu lebih sikit. Tapi kemudiannya dari segi mental, kami berlayar, kita tinggalkan keluarga, kita tinggal, so dari segi mental kita juga ada kuat. So ini adalah value ataupun nilai-nilai yang kelebihan untuk seseorang pelaut tu. Dan apabila kita ada kebakaran so kami responsif agak cepat. Dan teratur. 2 minit berbaki, Kapten. Ucapan Kapten kepada semua pelaut dan juga keluarga mereka yang menyokong kerjaya mereka dari hari pertama lagi. Okey, akhir kata saya nak kata Hari Pelaut ni kita sambut setiap tahun dan tahun ni berada di Kemaman, Terengganu. Dan saya harap ramailah yang dapat mengunjungi pada sambutan Hari Pelaut pada tahun ini. Dan kepada mereka yang berada di belakang pelaut tu, terus menyokong mereka dan memastikan mereka supaya dapat bertugas dengan baik dan selamat. Dan nanti bila mereka balik bercuti, dan bercutilah dengan baik bersama keluarga dia. Baik, terima kasih Kapten, dan juga terima kasih juga dari kami kepada semua yang terlibat kerjaya sebagai seorang pelaut. Kita tidak boleh bayangkan betapa berharganya pengorbanan dan juga sumbangan mereka, juga ahli keluarga mereka yang membantu dan menyokong kerjaya ini. Kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk